Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Cecilia akan membentangkan tajuk mengenai kebudayaan tidak ketara, yaitu bahasa Bajau dan bahasa dusun. Kumpulan kami terdiri daripada Nur Anis Sakina, Nur Fatih Kirna, Naufal Hazik, Nur Yasmin, dan Alia Mishura. Saya, Nur Yasmin, Alia, dan Anis Sakina akan memulakan pembentangan kami dengan tajuk Perbudayaan Tidak Ketara Bahasa Bajau. Bajau terbahagi kepada dua kumpulan yang telah menetap di pantai barat dan timur Sabah sejak beberapa ratus tahun yang lepas dan diiktiraf sebagai penduduk asli Nusantara dan antara bumi putra kedua terbesar di negeri Sabah dan sekitarnya. Manakala di sebelah pantai barat pula, mereka dikenali sebagai Bajau Sama. Orang Bajau boleh dibahagikan kepada orang Bajau Sama darat yang menetap di daerah seperti Tuaran, Kota Belut, dan Papar, manakala orang Bajau Laut pula menetap di daerah seperti Kudat, Pitas, Lahat Datu, Kunak, Sandakan, dan Sempurna. Namun demikian, bahasa Bajau terbagi kepada tiga, yaitu Bajau Kota Belut, Bajau Sempurna, dan Bajau Sungai. Bahasa Bajau ini hampir-hampir sama dengan bahasa Kadazan. Bahasa Bajau merupakan salah satu daripada cabang bahasa Melayu Diutro. Jika mendengarkannya dengan lebih teliti, maka akan didapati bahwa bahasa Bajau ini amat mirip dengan bahasa Malaysia yang digunakan pada hari ini. Hanya yang membezakannya dengan bahasa Malaysia ialah sebutan vokal atau konsonan pada awal, tengah ataupun hujung perkataan tersebut. Contohnya, tetak disebut tetok, sepak disebut sipak, kucing disebut kuting. Seterusnya, saya akan membentangkan mengapa kami telah memilih bahasa Bajau untuk tajuk tugasan ini. Yang pertama ialah aksen dan bunyi yang menarik. Bahasa Bajau mempunyai aksen dan bunyi tertentu yang membezakannya dengan bahasa tempatan lain dan memberikan pengalaman berkomunikasi yang unik. Sebagai contoh, soalan "kamu sudah makan?" dalam bahasa Melayu berbunyi seperti "boino ko mangan" dalam bahasa Bajau. Seterusnya ialah ianya sesuai dengan tema. Tema yang diberi merupakan budaya tidak ketara dari segi bahasa. Kursus ini bertajuk Budaya dan Masyarakat di Sabah. Suku kaum Bajau merupakan kaum yang wujud dan mempunyai ramai penuturnya di Sabah. Seterusnya, cadangan ahli kumpulan. Ahli kumpulan telah menyuarakan pendapat masing-masing dan bersetuju untuk memilih bahasa Bajau sebagai tajuk bentangan. Seterusnya, saya akan membincangkan isu dan cabaran kelangsungan bahasa Bajau. Yang pertama ialah perubahan demografi. Perubahan dalam demografi masyarakat termasuk migrasi ke luar negara atau ke luar negeri boleh menyebabkan penurunan bilangan penutur asli. Penurunan bilangan penutur asli akan menjejaskan kemahiran penutur yang baru seperti generasi muda. Seterusnya ialah globalisasi. Tekanan globalisasi dan pengaruh budaya luar boleh membawa kepada penurunan penggunaan bahasa tradisional dalam kehidupan seharian. Yang terakhir ialah pengaruh bahasa asing. Dominasi media massa dan bahasa asing yang besar menyebabkan pengaruh bahasa asing lebih kuat dan menyebabkan bahasa tradisi semakin lenyap. Sebagai contoh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih banyak dituturkan oleh generasi muda pada zaman kini berbanding bahasa-bahasa tradisi. Melalui pengalaman peribadi yang dikelilingi oleh kawan yang berbangsa Bajau semasa di sekolah, mereka kerap menggunakan bahasa Bajau ketika bertutur sesama mereka. Ini memberi kesempatan kepada saya untuk memahami erti perkataan tersebut. Selain daripada itu, saya juga memperolehi pengalaman daripada bapa saya yang dibesarkan di perkampungan masyarakat Bajau di Inanam. Walaupun bapa saya bukan berbangsa Bajau, tetapi persekitaran masyarakat di kampung beliau tersebut majoritinya bangsa Bajau, menyebabkan beliau fasih berbahasa Bajau. Kepelbagaian etnik dan sub-etnik di Kepulauan Borneo memutarkan bahasa masing-masing sebagai alat komunikasi perhubungan menjadikan Sabah sebagai negeri yang mampan dengan warisan dan budaya. Antara usaha dalam melestarikan bahasa Bajau adalah memberi fokus kepada linguistik, khususnya
dalam bidang pengklasifikasian, struktur pembentukan kata, penghuraian dan contoh yang teratur memudahkan para pembaca dan pengkaji bahasa memahami mengenai bahasa Bajau. Usaha dalam penelitian berfungsi sebagai panduan kepada masyarakat, khususnya kepada sesiapa sahaja yang ingin mempelajari bahasa Bajau maupun membuat analisis perbandingan kelak. Selain itu, inisiatif dalam perancangan bahasa sukuan perlu mendapat pengiktirafan sama seperti bahasa lain sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Setiap budaya membawa kepelbagaian dan kelebihan, memberi sumbangan yang berlainan sama seperti bahasa Bajau yang mencerminkan budaya identiti masyarakat tersebut yang perlu dipelihara agar tidak pupus. Kesimpulannya, pada dasarnya, keupayaan dan kecemerlangan seseorang dalam mempelajari ilmu bahasa dapat dikaitkan dengan pelbagai faktor seperti sikap dan motivasi murid itu sendiri. Pengaruh sikap sangat memainkan peranan utama dalam membimbing seseorang murid untuk memperoleh matlamat yang dicapai. Dalam konteks ini, sikap dan motivasi adalah dua elemen utama yang memberi kesan terhadap keupayaan penguasaan dalam bidang bahasa, khususnya bahasa Bajau. Kajian ini sekaligus dapat membuktikan bahawa bahasa Bajau yang bersekolah di kawasan pedalaman juga turut mempunyai sikap yang positif serta motivasi yang tinggi untuk mempelajari bahasa Bajau walaupun sebagai bahasa tambahan. Hal ini juga membuktikan bahawa tahap penerimaan bahasa Bajau sebagai bahasa perpaduan dalam bidang pendidikan di Sabah adalah sangat membanggakan. Kopi Sanangan. Nama saya Naufal Haziq bin Johar, memegang nombor kad matrik DA23110130. Bahasa dusun ialah bahasa yang digunakan oleh orang dusun. Istilah dusun merupakan istilah yang berasal dari Jawa kuno. Istilah dusun bermaksud kampung, kawasan luar kota dan pedalaman. Ketika orang Brunei masuk ke Sabah, mereka melihat suatu bangsa yang maju dalam pertanian dan menggelarkan mereka sebagai orang dusun. Saya memilih bahasa dusun sebagai tajuk video refleksi saya adalah kerana untuk mempertahankan warisan budaya. Dengan mempelajari bahasa ini dapat membantu memastikan bahasa ini tidak hilang di telanga zaman. Tuan dan puan, kebanyakan bahasa etnik di dunia ini mengalami beberapa isu yang mencemaskan, tidak kecuali bahasa dusun. Saya mendapati penutur jati untuk bahasa dusun semakin berkurangan. Generasi muda tidak boleh berbahasa dusun secara lancar dan fasih. Mereka kadang-kadang hanya memahami tetapi tidak boleh bertutur dalam bahasa dusun. Setiap masalah pasti mempunyai penyelesaian. Bagi saya, pihak kerajaan boleh membuat suatu modul atau silibus pengajian bahasa etnik di Sabah, khususnya bagi memperkasakan dan menerapkan kecintaan terhadap budaya mereka sendiri. Akhir kata, bahasa dusun ialah bahasa yang mempunyai keunikan tersendiri. Bahasa merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Pengakalan bahasa penting bagi memastikan kelestarian bahasa dan budaya mereka. Bahasa jiwa bangsa, Ponsiko. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatikar Nasazila binti Saimin, nomor matriks BQ23110076. Hari ini kami akan membincang kebudayaan tidak ketara iaitu bahasa dusun. Secara ringkasnya, dusun merupakan suatu kumpulan etnik yang terkenal dan terbesar di negeri Sabah dan dikategorikan sebagai KDMR, iaitu Kadazan Dusun Murut dan Lungus. Seterusnya, keunikan bangsa dusun ini iaitu dari segi kepelbagaian dialek dalam bahasa dusun, di mana kita dapat lihat iaitu kepelbagaian dialek sebutan seperti sebutan kopi Bosian dan kopi Sanangan, di mana kedua-dua sebutan ini memberikan maksud yang sama, namun dari segi sebutan ianya berbeza. Seterusnya kita menyelusuri bahasa dusun dengan lebih mendalam, yaitu dengan mengenal pasti isu dan cabaran dalam usaha melestarikan bahasa dusun, yaitu yang pertama, cabaran dalam menghadapi kepelbagaian bahasa asing, di mana bahasa asing telah mendapat tempat dalam masyarakat. Seterusnya, cabaran yang mana menganggap bahasa ibunda ataupun bahasa dusun ini sebagai suatu bahasa yang kuno dan tinggalan zaman. Dan yang terakhir, cabaran dalam mengekalkan bahasa dusun ataupun bahasa ibunda dalam kalangan masyarakat.
usaha dalam melestarikan bahasa dusun ini yaitu dari peranan masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat perlu untuk menerapkan bahasa ibunda ataupun bahasa dusun ini dalam diri anak-anak muda sejak dari awal lagi supaya mereka tidak kekok apabila menggunakannya. Yang kedua, dengan penggunaan media massa, yang mana seperti yang kita tahu penggunaan media massa pada masa kini semakin meningkat. Oleh itu, penggunaan seperti aplikasi TikTok dapat menjadikan ianya sebagai suatu medium untuk memperkenalkan bahasa ibunda ataupun bahasa dusun ini kepada masyarakat sekeliling. Tidak hanya tertakluk kepada masyarakat yang berbangsa dusun sahaja. Kesimpulannya, ianya sudah menjadi tanggung jawab setiap lapisan masyarakat dalam memartabatkan, melestarikan dan mengangkat bahasa ibunda sendiri. Pengalaman pribadi saya sendiri, di mana saya dikelilingi dengan masyarakat kaum kadazan dusun. Oleh itu, saya tertarik untuk mempelajari bahasa dusun. Hal ini karena ianya menjadi suatu bentuk identiti dan keunikan bagi bangsa tersebut. Akhir kata, bahasa jiwa bangsa.